Kerjasama Malaysia-Brunei terus diperkukuh. PRK Pulai dan Simpang jeram 9 September. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah diberi sambutan negara di Istana Negara sempena lawatan ke Malaysia bermula semalam. Keberangkatan baginda diiringi Raja Pemaisuri Pengiran Anak Saliha, Sultan Hassanal Bolkiah turut disambut Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri Kabinet. Istiadat dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Brunei dan lagu Negaraku oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja, disusuli tembakan meriam 21 das. Sultan Brunei kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormat Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Baginda bersama Al-Sultan Abdullah kemudian berkenan menanam pokok simpor di halaman istana. Sultan Hassanal Bolkiah tiba di Seri Perdana Putrajaya petang tadi untuk mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri. Turut berlangsung mesyuarat bersama delegasi Malaysia dan Brunei sebelum pertemuan empat mata antara Sultan Hassanal Bolkiah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dua memorandum persefahaman MOU dan satu perjanjian treaty ditandatangani kedua-dua pihak sebagai langkah mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-Brunei. Perjanjian treaty berkaitan pemindahan antarabangsa banduan ITOP ditandatangani Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan rakan sejawatannya Datuk Seri Setia Awang Ahmaddin Abdul Rahman. Manakala MOU melibatkan kerjasama dalam bidang belia dan sukan ditandatangani menterinya Hannah Yeoh serta Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Brunei Datuk Seri Setia Awang Nazmi Muhammad. Di samping MOU kerjasama dalam bidang kehakiman syariah yang ditandatangani Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Datuk Muhammad Amran Mat Zain dengan Ketua Hakim Syar'i Brunei Datuk Paduka Seri Setia Awang Salim Besar. Lawatan negara Sultan Hassanal Bolkiah bertepatan dengan perundingan tahunan Pemimpin Malaysia Brunei ALC ke-24 yang akan dihadiri baginda dan Datuk Seri Anwar. ALC akan memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin mengkaji semula kemajuan kerjasama dua hala dan membincangkan isu tertonggak yang mempunyai kepentingan bersama. Tahun lalu, Brunei rakan dagangan ke-26 terbesar Malaysia dan ke-6 terbesar dalam ASEAN mencatat perdagangan berjumlah 13.22 bilion ringgit, peningkatan 68.4% berbanding nilai pada 2021. Pilihan Raya Kecil Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram di Johor ditetapkan pada 9 September. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan hari penamaan calon pada 26 Ogos, undi awal 5 September dan seramai 3,370 petugas dilantik bagi mengendalikan kedua-dua PRK. Ia melibatkan jumlah peruntukan sebanyak 6 juta ringgit. PRK diadakan bagi mengisi kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan beri laluan kepada amanah untuk bertanding pada PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram. Kita amat menghormati kebersamaan kita di dalam kerajaan perpaduan. Kita tahu bahawa kursi Parlimen Pulai itu adalah hak parti amanah, iaitu rakan kongsi politik kita di dalam kerajaan madani. Maka kita harus menghormati. Mereka adalah incumbent. Yang keduanya ialah kursi Dewan Undangan Negeri dan itu juga kepunyaan parti amanah. Maka atas semangat kerajaan madani itu kita akan dokong kedua-dua kursi itu ditandingi oleh rakan-rakan daripada parti amanah. Beberapa kawasan pedalaman akan dikenal pasti untuk lokasi projek rintis penggunaan peranti satelit Starlink. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, beliau meminta beberapa kementerian dan ahli parlimen untuk beri maklum balas berhubung liputan capaian internet di kawasan masing-masing. Saya telah minta sedikit maklum balas daripada Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan dan beberapa orang menteri dan ahli parlimen, terutama yang mana kawasan parlimen mereka ada kawasan-kawasan pedalaman,
ataupun bentuk muka bumi yang sedikit sukar untuk kita pasang menara telekomunikasi yang biasa untuk dijadikan tempat-tempat perintis ataupun projek perintis proof of concept bagi Starlink ya. Jadi sebelum ni kita dah lihat Starlink boleh menjadi stopgap measure untuk segera menyelesaikan sedikit isu internet, tapi saya terus memantau pelaksanaan penggunaannya di UiTM Kuala Pilah dan ada yang beberapa lain yang akan kita usahakan bersama dengan MCMC dan juga beberapa menteri ataupun kementerian dan juga ahli-ahli parlimen. Beliau turut akan membuat lawatan kerja ke Sabah dan Sarawak pada penghujung Ogos dan awal September untuk menilai keperluan peranti satelit Starlink di kedua-dua negeri berkenaan. Fahmi berkata demikian kepada RTM di Angkasa Puri. Kerangka dasar yang baik dan teguh perlu bersifat altruistik untuk membuahkan kejayaan dalam pentadbiran di tengah-tengah perubahan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata bagi memastikannya berkekalan, ia perlu inklusif melibatkan pelbagai agensi dan pihak berkepentingan. Menurut Rafizi, kerangka dasar hanya mampu kekal jika ia berhasil dan bersifat altruistik. Ia juga perlu munasabah dalam memberi manfaat kepada negara. Beliau berkata demikian ketika ditanya berkenaan legasi yang diteruskan berikutan perubahan dalam pentadbiran pada sesi dialog peringkat menteri dengan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang di Ibu Negara. Pasukan petugas khas dicadang ditubuhkan bulan depan bagi menyemak hal-hal perundangan terutamanya melibatkan pelaburan dan perniagaan. Pemerkasaan undang-undang negara penting dalam memastikan agenda kerajaan perpaduan membangun negara di bawah kerangka ekonomi madani. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, selain tata kelola pentadbiran yang baik, aspek perundangan juga berkait rapat dengan pembangunan ekonomi negara. Pasukan petugas khas itu juga akan teliti isu-isu terkait kecerdasan buatan AI yang mana melibatkan penipuan teknologi dan mengkaji persediaan dalam menguruskan perniagaan di dalam bidang tersebut. Beliau menyatakannya pada program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Calon dan petugas PRU DUN ke-15 digalak menggunakan pelitup muka dan melaksanakan kawalan kendiri sekiranya mempunyai gejala influenza. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, usaha itu bagi mengekang penularan penyakit berjangkit terutama dalam tempoh berkempen. Influenza ini ialah penyakit berjangkit lah. Kita galakkan mereka untuk membuat test lah, ya, test dan kalau perlu berhenti seketika daripada berkempen, maka laksanakanlah. Jadi kita empowered masing-masing lah komuniti, ahli-ahli komuniti dan juga calon-calon pilihan raya untuk bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan bertanggungjawab juga terhadap masyarakat sekeliling. Pelajar IPT sepenuh masa yang berdaftar perniagaan mereka di skim pendaftaran perniagaan percuma di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM boleh menyertai program jualan rahmah. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh berkata pihaknya sedia membantu usahawan IPT yang berminat membuat perniagaan dalam kampus termasuk menyediakan platform kepada mereka. Ia berikutan kebanyakan golongan itu berniaga dalam talian. Beliau menyatakannya pada majlis pemeteraian MOU antara KPT dan SSM. Lebih 100,000 slot pendaftaran perniagaan secara percuma dibuka kepada pelajar IPT dengan peruntukan geran RM7 juta tahun ini. Satu transisi ke arah pengurusan tanah persekutuan yang lebih pantas, cekap dan efisien demi manfaat rakyat. Itu matlamat hala tuju baharu pengurusan tanah persekutuan 2021-2030 yang dibentangkan pada Persidangan Tanah Persekutuan 2023. Laporan lanjut bersama wartawan Nurul Asmawati Harun. Persidangan yang dihadiri 359 peserta diadakan sempena sambutan Hari Tanah Negara ke-7 dengan tema Pentadbiran Tanah Pemacu Kemakmuran Malaysia Madani dan dirasmikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Menepati matlamat ekonomi madani, ia menumpukan peranan pentadbiran tanah secara lebih berkesan demi memacu kemakmuran Malaysia Madani. Pada masa sama, memperkasa usaha ke arah menjelmakan Malaysia sebagai destinasi pelaburan berdaya saing bertaraf global. Saya ingin diingatkan bahawa kesemua matlamat ekonomi madani ini amat memerlukan keupayaan pentadbiran tanah yang lebih pantas, cekap dan efisien.
Dalam usaha menjadikan negara sebagai destinasi pelaburan berdaya saing secara global misalnya, para pelabur pasti akan melihat tahap keberkesanan dan kepantasan pentadbir tanah dalam meluluskan suatu permohonan bagi membangunkan tapak industri ataupun kilang-kilang pembuatan. Selain memperkenal hala tuju baharu pengurusan tanah persekutuan sebagai panduan utama, sistem sedia ada iaitu MyETAP turut dijenamakan semula. Langkah itu selaras dengan pelaksanaan pengurusan dalam talian sepenuhnya E2E dan keseluruhan pendekatan kerajaan menerusi integrasi dengan sistem-sistem utama yang lain. Penjenamaan semula sistem MyTAP kepada sistem MyLand yang bakal melancarkan pada Oktober 2023 ini. Sistem MyLand akan menjadi tunjang utama kepada pengurusan tanah persekutuan dan juga usaha kecil yang pantas, tepat dan paling penting penuh integriti atau berintegriti. Selamat Hari Tanah Negara 2023. Nurul Asmawati Harun, RTM. Salah satu inisiatif ekonomi penjagaan, care ekonomi, termasuklah menyediakan pusat jagaan kanak-kanak mampu milik yang dilihat berupaya meningkatkan kadar penyertaan ekonomi wanita di dalam pekerjaan. Maka termasuk memudah cara proses pendaftaran dan memperluas program pemutihan taska dan pusat penjagaan kanak-kanak yang belum berdaftar dengan peruntukan RM10 juta. Bertemu kembali. Rantaian pengeluaran antara yang difokuskan dalam rangka kerja ekonomi madani sekaligus mampu meletakkan Malaysia dalam kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia. Justru, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sektor agri-komoditi harus diberi tumpuan untuk tingkatkan hasil produktiviti keseluruhan rantaian pengeluaran. Kita boleh memfokuskan pertama sekali dari segi produktiviti. Bila kita mengatakan produktiviti, kita kena melihat dari segi keseluruhan rantaian pengeluaran hasil komoditi. Dari segi penanaman, input pertanian, proses ataupun mekanisme pertanian itu sendiri, bagaimana kita nak menanam, bagaimana kita hasilkan pendapat yield yang lebih, dan bagaimana proses penuaian, apakah teknologi-teknologi baru nak digunakan, dan bagaimana pula hasil-hasilan hiliran yang kita nak tambahkan. Selain meningkatkan pendapatan ekspor, ia mampu menjana pendapatan lebih 800,000 pekebun kecil yang terlibat dalam sektor agri-komoditi. Pelan Induk Perindustrian Baharu Negara 2030 dan Perjanjian Perdagangan Bebas. Perbincangan mengenainya dilakukan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ia tertumpu kepada sasaran membentuk ekosistem PKS dan rantaian bekalan domestik yang kukuh. Jelas Tengku Datuk Sri Zafrul, pelan itu membolehkan syarikat tempatan menjadi sebahagian rantaian bekalan syarikat multinasional. Selain memupuk usaha sama tempatan dan meningkatkan daya saing PKS tempatan. Tahun lalu, PMKS menyumbang 38.4% kepada KDNK dan 7.59 juta peluang pekerjaan. Bagi menyokong pembangunan usahawan mikro, Tekun Nasional mempelbagaikan produk pembiayaan dan menambah peruntukan tahunan kepada RM800 juta pada tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Ewan Benedict berkata, dengan penambahan ini diharap dapat membantu lebih ramai usahawan informal dan mikro dalam perniagaan. Dana dalaman maksud dia datang daripada hasil pembayaran balik peminjam-peminjam di kalangan usahawan PMKS. Beliau merasmikan Majlis Perjumpaan Usahawan di Seberang Jaya yang turut dihadiri oleh 1,000 usahawan dari kawasan utara. 84 individu asnaf terpilih dari Pahang berpeluang menunaikan ibadah umrah secara percuma bersama syarikat pengendali umrah dan haji Andalusia Travel and Tours yang Berhad Andalusia. Asnaf berkenaan turut menerima duit poket RM500 setiap seorang.
Menurut Pengerusi Eksekutif Andalusia, Datuk Mat Daud Cik Ngah, program Umrah Asnaf Jelajah Kasih 4.0 Andalusia ini merupakan sebahagian tanggungjawab sosial korporat selain mahu membantu golongan asnaf menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Mereka ini nampaknya telah diberi penghormatan yang tinggi kerana penglibatan daripada kerajaan negeri Pahang sendiri, termasuk Jabatan Agama Islam, Majlis Daerah, sebab mereka yang mengenal pasti siapa yang sebenarnya asnaf. Jadi kalau kita tu mungkin pilih kasih. Kan kalau mereka buat melalui apa yang biasa dilakukan secara pengenalan yang rasmi. Artinya orang asnaf ni betul-betul yang terima zakat, terima apa yang tu kita ambil. Dalam pada itu, Lembaga Pengurusan Pemasaran dan Media Sosial Andalusia Izzati Ibrahim memaklumkan istimewanya kali ini setiap 10 jemaah akan dibantu seorang mutawif. Selalunya dalam grup jemaah biasa kita menghandlekan satu mutawif 40 jemaah. Jadi kali ini memang kita menguruskan 10 jemaah dengan bersama satu petugas. Usaha murni ini merupakan terjemahan pihak Andalusia iaitu bukan sahaja berniaga demi keuntungan tetapi turut berkongsi pendapatan bersama individu yang memerlukan. Makanan kepada jemaah asnaf ini juga ditaja amal Malaysia Airlines. Saya merasa bersyukurlah kerana ini adalah satu kerja Allah. Apa yang saya dapat ini semua kerja Allah. Manusia hanya satu merancang saja untuk apa kejadian. Saya dalam 5 orang yang diselected, nama saya terpilih lah, alhamdulillah. Tanpa pengetahuan saya. Jadi pihak MUIC datang ke rumah memberitahukan saya terpilih. Kita akan diberangkatkan ke